Pertama saya nak ucap tahniahlah pada Datuk Seri kerana dilantik sebagai pengurusi PPZ. Sebelum kita pergi lebih jauh. 8 bulan dah. 8 bulan. 8 bulan. Sebelum kita pergi jauh, boleh Datuk Seri kongsikan apa kepentingan rakyat yang boleh dimainkan oleh PPZ di sebalik pelantikan. Okey. Terima kasih. Sebenarnya pelantikan saya sebagai pengurusi PPZ Mawib, saya ambil sebagai satu amanah dan tanggungjawab. Baik. Untuk memastikan bahawa kita berjaya mengutip sebanyak mungkin daripada terutamanya warga kota, masyarakat di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, supaya identiti kutipan zakat dapat terus meningkat. Baik. Dengan peningkatan yang kita akan dapat, maka lebih ramai yang akan dapat manfaat, terutamanya asnaf-asnaf yang kita ada 8 asnaf itu, dan kita juga boleh membantu golongan B40. Okey. Sejak saya dilantik pada 1 hari bulan Jun 2020, ramai yang terkejut dan tak percaya. Macam mana Syed Ali boleh dilantik pengurusi PPZ? Kabel mana yang dia pakai? Sebenarnya Datuk Rafi, saya tidak menyangka dan tidak ada kabel langsung. Tak melobi. Ini tak ada melobi, tidak apa. Ini rezeki datang. Ya. Saya sebenarnya dah banyak tumpu kepada keluarga, cucu dan sebagainya. Tetapi bila jawatan ini diberikan kepada saya anggap ini satu amanah dan saham akhirat. Jadi saya menerima dengan baik dan meneruskan tanggungjawab ini selama 8 bulan sampai Februari ini. Saya nak cerita kat Datuk Rafi, dulu pembayar zakat kita ada tahun 2019. Pembayar zakat seramai 12 orang yang membayar zakat. 2019. 2011 12 orang. Okey, pembayar zakat pada tahun 2019. Pada 2020, dengan berbagai cara pengurusan, saya masuk pun mainkan peranan, turun ke bawah, jumpa korporat-korporat besar untuk mencari jalan untuk meminta seramai mungkin pekerja-pekerja mereka untuk membayar zakat. Ya. Akhirnya pada tahun 2020 Disember, bila kita tutup akaun, kita berjaya menaikkan pembayar zakat kepada 378,149. Peningkatan sebanyak 79%. Ini menunjukkan keyakinan rakyat, terutamanya pembayar-pembayar zakat, yang kita dapat tengok mereka punya komitmen, sanggup dan potongan gaji bayar kepada pusat pungutan zakat. Sebelum Datuk Seri, bila Datuk Seri masuk, berapa sasaran kutipan yang Datuk Seri sasarkan pada peringkat awal 8 bulan pertama? Apabila saya masuk pada 1 hari bulan Jun, sasaran kutipan telah pun ditetapkan, iaitu sebanyak 700 juta lah. 700 juta telah ditetapkan untuk kutipan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, kita telah berjaya mengutip sebanyak 682 juta. Jadi mereka target naik sedikit 700 juta. Dan pada ketika itu, negara kita menghadapi keadaan COVID-19. Yang mana banyak perkara berlaku, yang tu tak boleh, yang ni ada SOP, tak, kita nak jumpa orang, semua ni dia ada terhad untuk berjumpa. Mungkin kita jumpa melalui pakai video conference ataupun pakai telefon. Lain kalau kita turun personally, kita dapat berjumpa tu, dia nak rasa lain sikit apabila kita turun. So, bila tahun 2020, peningkatan kepada pembayar zakat pun naik, alhamdulillah. Saya pun tak sangka. Sebab bila ada keadaan COVID-19 ni, kita khawatir kutipan kita akan menurun sebab rakyat pun susah.
Kerja tak ada. Kerja tak ada. Macam mana nak buat potongan dan sebagainya. Tapi ada hikmah di sebalik kejadian COVID-19. Kutipan zakat PPZ Mawib yang kita target 700 juta, kita dapat kutip sebanyak 756 juta. Itu sasaran peribadi Datuk Seri sebagai pengurusi. Sebenarnya bila saya masuk sasaran dah ada 700 juta. 700 Okey. Dan mereka pun takut target 700 juta tak tercapai. tinggi. Sebab COVID-19 dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ada hikmah di sebaliknya. Keyakinan, tanggungjawab untuk membayar zakat. Dan kita pun sendiri rasa terkejut. Trend nampak duk meningkat. Tanggungjawab untuk membayar zakat, ada kesedaran. Jadi kita berjaya kutip target 756 juta bagi tahun 2020. Maknanya pusat pungutan zakat ni, tugas dia ataupun kebertanggungjawaban dia adalah untuk memungut zakat. Ya. Dan zakat itu disalurkan bagaimana? Tidak. Ha. Semua orang kena clear. Majlis Agama Islam menubuhkan pusat pungutan zakat khusus untuk mengutip zakat sahaja. Okey. Dan di Majlis Agama Islam juga dia ada Baitul Mal. Baik. Kerja PPZ kutip sebanyak mungkin duit zakat dan duit zakat itu ditransfer kepada Baitul Mal. Dan Baitul Mal lah dipertanggungjawabkan untuk mengedarkan ataupun memberi zakat mengagihkan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Baik, sebelum saya pergi kepada Baitul Mal, saya nak tanya Datuk Seri. Apa sebenarnya sebab pelantikan pengurusi pusat pungutan zakat ini mesti dapat restu daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong? Ya. Kan? Lobilah bagaimanapun. Tapi Datuk Seri dah sebut, Datuk Seri tidak melobi dan tidak berhasrat. Apa agaknya yang harapan Tuanku bila Tuanku bersetuju nak melantik Datuk Seri sebagai... Sebenarnya saya dipanggil menghadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan beliau mau mendengar tentang kutipan zakat dan mengatakan kepada saya personally lah bahawa zakat dekat di hati baginda. Okay. Dan minta saya jaga dengan penuh amanah dan kutip sebanyak mungkin supaya pusat zakat ni menjadi satu kepercayaan kepada orang ramai. Kalau kita tengok peningkatan yang berlaku, ini cukup luar biasa keyakinan orang ramai terhadap pusat pungutan zakat. Dan sebab itu kita kena memastikan peranan yang kita main untuk pusat pungutan zakat dan keyakinan orang ramai terhadap PPZ dapat kita terus untuk menarik lebih ramai pembayar-pembayar zakat untuk membayar zakat. Ini tak banyak ni yang bayar zakat, sepatutnya lebih ramai lagi. Sebab itu kita kena kerja kuat. Di PPZ turun ke bawah, kenal pasti pembayar-pembayar zakat, syarikat-syarikat untuk kita approach supaya membayar zakat kepada PPZ. Baik. Peringkat awal kontroversi juga Datuk Seri bila Ada sikit Allah Ta'ala tentukan semua jadi elok lah. ya. Saya difahamkan bila Datuk Seri dilantik masuk pejabat, Datuk Seri antara pengurusi yang menolak tawaran gaji, allowance dan berbagai kemudahan. Apa sebenarnya? Hebat Datuk, semua Datuk tahu. Saya sebelum panggil tu, saya survey dulu tu. Okey. Pertamanya bila tadi saya dah bagi tahu. Pelantikan saya sebagai pengurusi zakat ini saya ambil sebagai amanah dan tanggungjawab saya dan juga saham akhirat untuk saya. Saya dah bekerja dah berpuluh-puluh tahun. Saya pun ada syarikat-syarikat yang saya duduk sebagai board member. Jadi bila saya ditawarkan tempat sebagai pengurusi zakat, saya ditawarkan dengan beberapa kemudahan. Gaji, kemudahan. Gaji, allowance mesyuarat, driver, kereta, tol, minyak, semua. Banyak tu. Semua dia diberi. Diberi sebagai pengurusi zakat, you layak mendapat semua ni termasuk kemudahan hospital. Dia diberi kepada pengurusi zakat tersebut. Jadi apabila saya masuk, saya panggil timbalan CFO yang menjaga kewangan PPZ. Okay.
Sebab CFO masa tu cuti oleh kerana COVID, lepas selang-seli. Hari saya masuk tu, timbalan CFO ada. Okay. Dia menghadap jumpa saya. Saya tanya kat dia apa yang saya dapat. So dia ceritalah, ini yang saya dapat. Saya bagi tahu hari yang pertama saya masuk. Saya kata, puan, saya masuk ini saya nak pegang sebagai amanah dan tanggungjawab. Dan juga saham akhirat saya. So saya tidak mau apa pun. Sebagai pengurusi, saya nak bagi hikmat saya yang terbaik dan saya tidak mau ambil apa pun daripada PP saya. Sebenarnya dia terkejut. Dia kata, Datuk, belum pernah orang masuk tidak mau menerima apa-apa. Bukan sikit tu. Tak apalah, itulah saham akhirat saya. Saya nak bekerja, saya nak pastikan dia dapat duit banyak. Saya tidak mau apa-apa. Yang saya mau, nak membantu orang-orang yang perlu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang mana saya dapat tahu NGO jumpa saya, yang mana saya boleh bagi, saya akan bantu. Bersilih ganti Ketua Pemuda UMNO Malaysia